Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyar kaukaban wasamsa wal qamar ra'aituhum lis-sajidin. Sadaqallahul azim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga keizinan Allah pada pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul di Google Meet pagi ini untuk sama-sama kita membincangkan insya-Allah berkaitan dengan pembinaan item bagi soal sidik secara asasnya lah. Maksudnya kat sini secara basicnya ini kaedahnya. Tapi nanti tuan-tuan dan puan perlulah sesuaikan dengan kajian tuan-tuan dan puan masing-masing lah insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita nak tengok step by step macam mana untuk membentuk satu daripada boleh ubah daripada konstruk yang kita ada tu dan kita dapat hasilkan beberapa item lah insyaAllah. Jadi saya berharap semuanya nanti insyaAllah lah pada akhir bengkel ni akan dapatlah caranya. Okay, insyaAllah. Dan yang ketiganya saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian kerana sudi untuk menyertai bengkel pada kali ini, dan ada antaranya pun memang dah sentiasa ada menyertai bengkel-bengkel saya dan ada juga yang baru. Okay, dan sepatutnya pada pagi ni kita ada dalam 28 tak silap saya peserta, tapi ada sebahagian daripadanya ada urusan masing-masing dan ada juga hari Ahad ni yang bekerja kan, dan ada yang bercuti, jadi ada kekangan sedikit lah insyaAllah. Dan yang keempat, suka saya ingatkan bahawasanya pada pagi ini kita membincangkan perkara ilmu. Ini selalu saya sebut ni kan. Jadi apabila kita membincangkan perkara ilmu dalam perkumpulan yang macam ni, jadi apa yang kita buat pada pagi ini akan dikira sebagai majlis ilmu lah. Jadi apabila majlis ilmu, segala perbuatan, segala kita punya perkataan, segala segala kita punya ucapan, kita punya penulisan, bahkan kita punya pemikiran dan juga kita punya niat akan dicatatkan oleh malaikat sebagai doa. Jadi bila kita nak sesuatu benda tu jadi doa, maka kita buatlah yang baik-baik. Kita fikirkan yang baik-baik dan kita tanamkan niat yang baik-baik. InsyaAllah dia akan jadi yang baik. Okey. Dan saya insyaAllah selepas ni saya selalunya kongsi bahan sebelum bengkel. Tapi pada hari ni agak ni sikit, kelang kabut sikit, jadi tak sempat. Tapi tak apa, nanti saya akan share bahan-bahan yang ada dan juga link rakaman bengkel ni dalam grup WhatsApp, dan juga saya akan upload juga rakaman ini dalam channel YouTube saya. InsyaAllah nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh like, komen, share dan juga boleh subscribe lah insyaAllah. Okay, sejak tak ada pembantu ni kan, dia jadi macam ni sikit, macam tak terurus sikit lah. Sebab sebelum ni ada rakan saya yang membantulah dalam dari segi pendaftaran, penyediaan bahan dan sebagainya. Saya hanya bercakap kan. Tapi itu sebab dia sebelum ni dia hilang pekerjaan akibat PKP dan sebagainya. Saya minta tolong dia buat ni. Tapi bila dia dapat pekerjaan ni, saya kena buat sendirilah benda ni. Bila buat sendiri ni, alhamdulillah nak uruskan dengan nak ni pun dia ada sedikit ni lah. Tak banyak sebenarnya, sikit je. Tapi itulah, tetap memberi sedikit kekangan.
Okey. Jadi insya-Allah kita yang rasanya semua dah kenal saya kot. Tak apa, kita teruskan dengan kita punya apa yang kita nak bincangkan pada pagi ni lah. Okey. Okey. Oh, oh. Okey, kita tak bincangkan yang ni, kita bincangkan um, bahagian okey, penyediaan soal sidik. Okey. Recording dah pun bermula. Nanti linknya nanti saya akan share lah, insya-Allah. Okey, sekejap. Okay. Okey. Sekejap. Ada rakan-rakan yang tak boleh masuk dan sebagainya ni. Okey. Baik. Okey. Ini penyediaan soal sidik. Apabila kita sebut tentang instrumen, okay, instrumen satu kajian, salah satu instrumen yang utama, salah satu instrumen yang popular dalam penyelidikan bagi peringkat pasca siswazah, iaitu master dan juga PhD, salah satunya adalah soal sidik. Soal lain tu macam survey ke, temu bual, itu pun antara yang sentiasa, yang selalu digunakan oleh para pelajar untuk mengutip data. Okey, tapi majoritinya, kebanyakannya akan menggunakan soal sidik. Okey, untuk mendapatkan data. Jadi, bila kita menggunakan instrumen ini, jadi penghasilan item yang kita buat untuk soal sidik kita, mestilah dia berkait rapat dengan objektif kajian kita dan juga kerangka konsep kajian kita. Okey, maksudnya kita membina soal sidik kita tu, item soal sidik kita tu mestilah dengan tujuannya untuk menjawab persoalan nanti. Okey, dan juga bertujuan untuk bila kita siap soal sidik, kita dapat satu data yang boleh kita analisis. Okey. Jadi, untuk menentukan, untuk mendapatkan satu keputusan, satu analisis data yang konkret, yang baik, yang boleh dipercayai, maka permulaannya akan bermula dalam penyediaan bagi item soal sidik tersebut. Okay, kalau contohnya kita nak tanya benda lain, tapi item yang kita buat tu sebenarnya tanya benda lain, maka nanti data yang kita dapat adalah data yang kurang tepat. Okay, kurang tepat apa? Takut tak tepat. Apabila data yang kita dapat itu tidak tepat, maka bila kita analisis pun nanti, hasil analisis itu akan menjadi hasil analisis yang tidak tepat. Bila hasil analisis yang tidak tepat, kita akan dapat satu keputusan yang tak tepat. Keputusan yang tidak tepat itu akan memberikan indikator bahawa tesis kita itu juga tidak tepat lah. Tak betul lah maksudnya. Okey. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, okay, kita kena tentukan, kita kena sediakan satu item soal sidik yang betul-betul konkret, yang betul-betul relevan dan betul-betul boleh digunakan untuk kajian ini. Okay, nanti kita tengoklah ciri-ciri item yang macam mana yang sesuai. Tapi bergantung kepada apa yang kita nak daripada soal sidik tersebut. Okay, sebenarnya soal sidik kita ni untuk apa kita keluarkan soal sidik? Kita nak buat soal sidik ni. Adakah hanya untuk dapatkan elemen? Adakah untuk dapatkan kita kata apa? Kita nak dapatkan hubungan antara pemboleh ubah ke, antara elemen ke, ataupun nak dapatkan mencari pengaruh antaranya. Okay, so kita akan tengok perkara tu selepas ini, insyaAllah. Jadi dalam penyediaan soal sidik ini, penyediaan item soal sidik ini lebih tepatnya lagi,
Okey, kita ada dua cara. Okey, dua cara. Di mana yang pertama, kita boleh ubah suai daripada set soal sidik yang telah sedia ada. Ataupun kita pernah dengar disebut adapt dan adopt, adopt dan adapt dan sebagainya itulah. Kan? Maksudnya, kita cari soal sidik yang sedia ada berkaitan dengan apa yang kita nak kaji tersebut. Maksudnya orang lain dah kaji benda tu, kita pula nak kaji tapi mungkin daripada kumpulan sasaran ataupun lokasi yang berbeza, kita nak guna soal sidik tersebut. Okey, kita boleh guna. Sama ada kita terus ambil sebiji-sebiji kita guna ataupun kita ambil dan kita ubah suai supaya kena dengan kita punya kumpulan sasaran dan kita punya objektif. Okey, biasanya kita tak ambil terus lah, kan? Kita tak ambil lah soal sidik tu sebiji-sebiji. Kita takbirkan kepada kumpulan sasaran ataupun tesis kita, kajian kita, kan. Biasanya kita akan ubah suai. Okey. Ataupun kalaulah tak ada, set soal sidik yang tersedia itu, sebelum ni pun maksudnya tak ada orang yang buat lagi soal sidik berkaitan dengan apa yang kita nak kaji ni, maka kita terpaksalah membina sendiri item soal sidik kita. Okey. Dia sebenarnya yang mana yang lebih okey? Sama ada kita nak ubah soal yang sedia ada ataupun kita nak membina sendiri. Okey, kalau dari segi kesahan dan kebolehgunaan soal sidik tersebut, maka soal sidik yang telah sedia ada itu lebih baik untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab soal sidik ni bila kita dah buat, sebelum kita gunakan soal sidik itu, sebelum kita boleh guna soal sidik itu, kita kena melalui beberapa proses pengesahan dan kebolehpercayaan lah. Pertamanya, bila kita siap soal sidik, okey, tak kira lah ni, kita bina sendiri ke, soal sidik yang kita adapt dan adopt ke, okey, yang kita ada ubah soal sikit tu, pertama, kita perlu dapatkan kesahan muka dan juga kesahan kandungan. Kan? Kesahan muka ni mungkin daripada segi laras bahasa, daripada segi tata bahasanya, ejaan, dan sebagainya lah berkaitan dengan bahasa. Kesahan muka daripada pakar-pakar bahasa. Dan seterusnya, bila selesai kesahan muka, kita perlu dapatkan pula kesahan kandungan. Kesahan kandungan ini bermaksud kesahan bagi konten. Maksudnya, betul tak soalan apa tu, item yang kita buat tu menyoal apa yang kita nak dapatkan daripada objektif. Okay, betulkah kita kata untuk pemboleh ubah ini, untuk elemen ini itemnya, sesuai ke tak sesuai sebenarnya? Jadi kesahan kandungan ini akan menjalankan tugasnya di situlah. Okey, dan kesahan kandungan ini biasanya kita dapatkan daripada pakar-pakar, contohnya pensyarah dan sebagainya, dalam bidang yang kita nak kaji tu. Okey, kemudian bila melalui proses tersebut, kita akan kemas kini, yang mana soalan item yang perlu dibuang, kita akan buang, yang mana perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan yang mana tak perlu diubah soal itu, tak perlulah, kekalkanlah. Okey, setelah itu, okey, kita gunakan kita gunakan soal sidik tadi untuk kita jalankan kajian rintis. Okey, selepas kajian rintis kita jalankan, kita kena analisis semula. Kita nak tentukan sama ada betul ke soal sidik yang kita buat tadi tu boleh digunakan. Jadi, antara yang kita akan buat adalah analisis reliability lah. Sebab validity kita dah buat tadi, yang kesahan muka dan kandungan, kan. Lepas ni kita buat reliability. So, kita masuklah dalam SPSS ke dan sebagainya, software. Kita analyse, kita tengok pada nilai Chromebus Alpha contohnya lebih daripada 0.7 ke atas, maka kita punya soal sidik tu boleh diterima lah. Okay, tapi kalau kita nak in-depth lagi, nak ke dalam lagi, nak check lagi, ini biasanya PhD kena buat lah. Kita check pula polarity item. Okay,
Tengok sama ada tak antara item itu yang bersifat negatif. Walaupun tadi korang baca alpha dia okey. Tapi kita cuba buat polarity item. Mana tahu kod-kod ada yang negatif. Okey. Bila buat rupanya ada yang negatif. Maka yang negatif tadi kita kena buang lah. Kemudian selepas kita buat polarity item, kita buat pula analisis infit outfit ataupun MNSQ. Okay, dia berada tak, walaupun kita dah korang bahas apa lepas dalam polarity item kita dah buang lah soalan-soalan yang negatif tadi, tapi dalam peringkat yang seterusnya iaitu peringkat apa tadi, MNSQ input output, infit outfit, kita nak tengok dia berada dalam julat tak. Kadang-kadang memang dah okey dari segi polarity item, tapi sebenarnya ada lagi item yang tidak berada dalam julat. Contohnya negatif 0.6 hingga positif 0.6. Okay, tak ada dalam julat tersebut. Kalau tak ada, kita boleh gugurkan ataupun kita boleh ubah suai lah. Okay, dan yang terakhir, kita tengok pula kepada analisis nilai residu terpiawai. Kita nak tengok ada tak antara tersebut item tersebut yang bertindih. Kalau ada, kita hanya pilih salah satu saja. Satu lagi tu kita boleh gugurkan. Okay. Jadi sebab itulah penghasilan satu soal sidik ni yang boleh digunakan tu sebenarnya telah melalui beberapa proses kesahan dan juga kebolehpercayaan. Jadi maksudnya soal sidik yang dah ada tu sebenarnya memang dah kukuh, memang dah kuat kepada kumpulan sasaran dia lah. Tapi kalau kita nak sesuaikan dengan responden kita, kita kena ubah suai lah. Okay, kena ubah suai sikit. Okay, berbeza kita tanya daripada dengan yang kita bina sendiri. Yang kita bina sendiri ni kita kena mula daripada awal kan. Yang orang dah buat tadi dia dah siap dengan validity dan reliability dah. Kita baru nak buat. Okay, tapi tak ada masalah. Kalau kita nak kena buat sendiri pun, kan, ada masalah ke? Lagi okey kalau buat sendiri kot, nampak sikit. Macam nak buat. Okay, kalau kita ambil adapt dengan adopt tu mungkin kita tak nampak macam mana proses dia. Macam mana proses untuk menentukan item tadi. Sebabnya datang-datang dah siap. Kita cuma ubah suai sikit-sikit. Okay, tapi kalau kita bina sendiri ni, daripada asas kita dah build, kita dah bina dia. Jadi kita akan nampak lah macam mana. Okay. Okay, itu dua cara. Tapi apa yang kita nak buat pada hari ini adalah dengan cara bina sendiri tadi. Jadi kita tengoklah nanti macam mana nak buat sendiri. Okay, seterusnya. Dalam nak membina item soal sidik ni, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil maklum. Okay, yang perlu kita highlightkan, yang kita perlu beri perhatian dalam proses kita membina item soal sidik. Okay, benda ni saya pada permulaan dulu sebelum saya buat kajian, sebelum saya buat PhD semua ni lah. Pada saya kata just buat je lah item yang macam mana kita suka. Kan? Buat je lah. Nanti dia akan jawab lah. Kalau dia orang jawab tak nak lah. Jawab ya lah. Kan? Contohnya macam kita kan. Bila dapat sesuatu kita dapat sesuatu apa ni soal sidik daripada pekaji mana-mana kan, bila kita dapat tu, kalau kita rajin kita akan baca dan kita akan jawab lah cantik. Tapi kalau kita malas kan, menjawab je lah. Biasanya orang akan jawab, kalau positif tu akan jawab 5 semua, kalau yang negatif tu akan jawab 1 semua. Benda-benda tu nanti akan mempengaruhi kita punya dapatan kan, dapatan kajian nanti. Bila nak analisis nanti dia akan cukup masalah kalau jawapan tu main-main daripada responden. Sebab itu kalau kita kata benda ni macam simple kan, tapi bila nak analyse nanti dia akan memberi masalah. Sebab saya dulu kalau dari segi pengalaman saya, bila saya analyse sahaja banyak pula outliers yang muncul kan, jadi kena buang banyak responden. Okay, kalau dia jawab betul-betul kita tak buang lah. Okay.
Maksudnya kalau nilainya tu kita dapat tu cantik dah, so tak perlulah. Tak perlulah kita check outliers lagi. Tapi kalau analisis kita tu macam tak normal, so kita kena tengok pada outliers. Jadi untuk mengelakkan banyak kerja yang macam tu, maka daripada awal ni kita binalah item soal sidik kita yang baik supaya nanti responden dapat menjawab dengan jujur dan juga dengan rela hati. Okey. So ini adalah antara ciri-ciri item yang baik. Okey. Sekejap sekejap. Okey. Sorry. Okey, baik nanti setelah habis slot saya akan buka untuk sesi soal jawab lah. Jadi saya mengharapkan ada banyaklah soalannya. Sebabnya yang pertama saya nak kukuhkan self confidence. Walaupun memang dah banyak banking yang saya buat, tapi dari semasa ke semasa saya nak polish lah. Dan yang kedua saya nak refresh balik ilmu yang saya ada. Jadi kalau tak ditanya mungkin saya tak recall balik apa yang saya ada tu kan. Bila ditanya saya kena recall balik. So itu baiklah untuk kebugaran ilmu. Okey, insya-Allah. Okey, ini adalah ciri-ciri item yang baik. Kita nak membina item tu item yang macam mana? Okey, yang pertamanya sudah semestinya item tersebut tidak sensitif. Okay. So kalau kita nak tanya dalam item tersebut, jangan letak satu yang negatif, yang mungkin yang melibatkan perkauman, yang melibatkan agama dan juga mungkin daripada segi ketaksuban politik lah. Tapi kalau kajian itu berkaitan dengan politik, kita boleh buat apalah. Okay. Tapi item itu sendiri jangan sensitif. Takut nanti yang nak menjawabnya tu akan menjawab tidak ikhlas. Mungkin jawapannya pun akan jadi yelah, engki-pengki lah, jadi macam tak cantik kalau benda sensitif ni. Dan dia mengurangkan mood untuk responden tu untuk menjawab. Jadi nak item yang kita nak tanya tu janganlah mempunyai nilai-nilai sensitif yang melampau. Okay, kadang-kadang kalau kita nak tanya tentang macam kajian saya beban tugas guru kan, adalah beberapa perkara yang soalannya mungkinlah agak bunyinya agak sensitif, tetapi dia tidak menjadi sensitif yang melampau sampai membabitkan kaum, agama dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Item yang kedua, item yang baik yang kedua adalah merujuk kepada elemen dan juga pemberi ubah. Okey, sebab itu saya kata tadi kita nak buat kita buat soal sidik ini sebab kita nak dapatkan data. Apa data yang kita nak dapatkan itu merujuk kepada objektif, okey, dari segi ayatnya, dan kita rujuk juga kepada elemen dan pemberi ubah dalam kita punya kerangka konsep. Okey, rujuk di situ sebab nanti susunannya pun kita akan susun ikut keperluan elemen dan pemberi ubah tu lah. Okey, tak boleh kita main buat sembarang saja. Okey, yang ketiga tidak mendorong. Okey, soalan kita tu kita sebenarnya tak kawal apa yang nak dijawab oleh responden. Okey, cuma mungkin kalau ayatnya tu nampak macam sedikit negatif mungkinlah. Okey, tapi dia macam kita tak nak dia jadi item yang mendorong. Kita tak nak membuatkan murid itu jawab apa yang kita nak. Kan, padahal benda tu tak berlaku. So kita tak nak macam itulah. Jadi soalannya tu kena general. Okey. Dan yang keempat, item yang baik ni akan ditulis dalam satu sifat sahaja. Sama ada semua positif ataupun semua negatif. Tapi biasanya nak selamat semua positif lah. Okey.
saya suka membaca buku, saya suka bermain bola sepak, kan? Takkan kita nak tanya lagi apa ni? Apakah sukan yang apa ni? Saya suka membaca, saya suka bersukan. Kan? Jangan kita masuk pula. Saya tidak suka beriadah. Saya tidak suka menelaah pembelajaran. So benda tu nanti akan jadi analisis kita akan jadi cacah merbah nanti. Ada negatif, ada positif, ada yang menunjukkan nilai normal, ada menunjukkan nilai tak normal, kan. So lebih elok pada pandangan saya dan juga amalan-amalan tertentu, kan, biasanya akan dalam bentuk yang positif. Okey, dalam bentuk yang positif. Tak teragak-agak nanti untuk responden nak menjawab, kan. Saya suka membaca buku, contohnya. Kalau dia tak jawab 5 pun, dia mungkin akan jawab 4 ataupun 3, kan. So benda ni benda positif. Kalau kita nak tulis kat situ, saya tidak suka membaca, kan. Ya, tadi suka membaca ni tak suka membaca, dia negatif. So membuatkan orang nak menjawab tu sedikit masalah. Dan kadang-kadang kita keliru dengan ayatnya. Okey. Dan seterusnya, item yang baik juga adalah item yang tidak berulang. Nombor 1 dengan nombor 8. Item pertama, item 8. Dia hampir sama. So kena hati-hati tu. Kena tengok. Okey. Dan item tadi tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang. Kalau pendek sangat, kita risau dia tidak mencapai objektif yang kita nak dapatkan tu. Ataupun kalau terlalu panjang, takut jadi melerit-lerit. Kan, orang pun malas nak menjawab. Tu yang tak best tu. Okey. Dan yang ke 7, font yang dipilih juga adalah font yang sesuai. Biasanya kita boleh kalibri lah. Okey. Apa-apa tulisan lah yang kita rasa sesuai dan mudah untuk responden tadi baca. Okey, kalau tulisan sengit sana, sengit sini, okey, pun tak, orang nak baca susah, dia malas baca, dia jawab je. Okey, itu pun masalah juga. Dan intensiti soalan, intensiti item tersebut mesti bermula daripada mudah hingga ke susah. Okey. Maksudnya item yang pertama, kedua, ketiga tu mungkin senang-senang, kan. Tapi bila sampai hujung nak habis, baru dia rasa soalan-soalan tersebut susah nak jawab. Kan. Jadi kalau kita mula dengan susah dulu, awal-awal tanya soalan dah memang soalan besar dah, kan. Takut responden tak nak menjawab nanti. Okey. Okey, seterusnya saya cadangkan untuk pembinaan item pada permulaan ni, kita bina item banyak. Okey, bina banyak-banyak tak apa. Sebab apa? Okey. Contohnya macam ni. Kalau contohnya kita buat 10 lah. 10 item bagi setiap elemen. Okey, kalau kita pergi kesahan muka dan kandungan, pakar-pakar kata kena buang. Contohnya daripada 10 tadi, kena buang 3. Tinggallah 7. Kan, kemudian pergi pula kajian rintis. Kena buang lagi 4. So, daripada 10 tadi, 2 kena buang, 4 kena buang, kan? Tinggal berapa saja nanti. Kalau kita ada 3 ataupun kurang, maka kita tak boleh nak analisis. Dia tak boleh nak masuk sistem. Okay, jadi kita kena buang lah elemen tersebut. Kan? Sayanglah, sebenarnya benda ada lagi. Tapi disebabkan item yang kita bina tu sikit, dia buang-buang, lama-lama habis. Kan? Kalau boleh buatlah 10 item bagi setiap elemen. Okay? 10 item bagi setiap elemen. Jadi kalau ada 3 pemulih ubah, setiap satunya ada 5 elemen, maka satu pemulih ubah kita ada 50 item soal sidik. Okay. Itu permulaannya lah. Biasanya mesti dia akan ada item yang perlu digugurkan dan sebagainya. Sebab tu kita buat banyak-banyak dulu.
Biar pakar baca lebih sikit pun tak apa. Okey, asalkan capai. Okey, dalam menyediakan soal sidik, ada beberapa peringkat. Secara keseluruhannya ada 4 peringkat lah. Yang pertamanya adalah kita tengok pada formula ubah. Okey, lepas formula ubah, kita tengok pada elemen ataupun sub-elemen. Kalau ada. Yang ketiga, peringkat attribute. Dan last sekali barulah pada peringkat kita membina item. Okey, kita boleh sembarang nak bina item sebenarnya. Dia ada langkah-langkah dia lah. Okey. Okay, baik. Jadi, kita nak tengok contoh soal sidik dan juga nanti kita nak tengok bagaimana caranya. Kita buat hands on lah, itu buat. Okey. Okey, ini contoh borang soal sidik di mana macam ni lah kalau tuan-tuan dan perempuan nak ambil bahan nanti nak buat soal sidik tuan-tuan dan perempuan sendiri, maka tuan-tuan dan perempuan boleh ambil saya punya bahan ni. Saya punya contoh ni. Saya akan bagi dalam bentuk Word. Jadi nanti tuan-tuan dan perempuan boleh ubah suai. Kalau rasa macam nak ubah suai lah bahagian ni, so boleh ubah suai lah mana-mana bahagian. Tapi yang pentingnya kita ada beberapa perkara lah. Contohnya yang pertama, kita ada affiliate punya logo. Macam saya dulu buat di THM lah. Kemudian ada nama universiti. Kita nyatakan ini sebenarnya adalah borang soal sidik. Kemudian letakkan tajuk dan mula dengan pengenalan. Ada apa yang mula-mula ada bahagian A ada demografi, bahagian B ada beban tugas, bahagian C ada guru besar dan bahagian D kepuasan kerja guru. Okey, kemudian bawah dia nyatakan sikit arahan yang arahan yang memang dalam bentuk yang lembut lah, yang paling sopan sekali. Kan nak minta dia jawab soalan kita. Dan barulah kita masuk responden. Okey, kemudian masuk apa ni? Ini demografi lagi. Nanti masuk pada kita soalan soal sidik ni, item ni. Kalau tengok kat sini, item ataupun skala yang saya pilih adalah 1 hingga 10. Kebanyakan sekolah akan guna Likert scale lah, 1 hingga 5 skalanya. Kan? Tapi untuk ni saya gunakan 10. Sebab bila saya guna analisis, saya guna Amos, maka dia lebih senang kalau kita ada nilai dalam bentuk 100. Kan? Jadi bila dapat bentuk 100 ni, saya buatlah dengan nilai skalanya 10. Okey, bila kumpul-kumpulkan 10 bagi 10 item, maka akan cukup lah satu apa? Bila kita buat item ni, okey, bila kita buat 10, maka nanti dia akan jadi 10. Nak dapatkan peratus tu lebih mudah daripada kita buat Likert scale 1 sampai 5. Okey. InsyaAllah saya punya skala memang tu nak buat bila masuk dalam Amos. Tapi sebenarnya kalau kita buat 1 per 5 pun tak apa. Dia boleh je masuk dalam apa ni sistem. Cuma saya lah, saya lebih suka guna 10. Okay, sebab kadang macam kepuasan kerja kan. Kadang-kadang kita nak nilai begitu ni pun tak boleh kan. So bila soal sidik ni kalau dia kata 10 tu maksudnya memang dia suka lah apa yang dia buat tu. Kan? Okay. Okay, so itu antara apa orang kata mukadimah dalam berkaitan dengan soal sidik. Dan pada akhir soal sidik ini nyata penghargaan kepada mereka yang telah Okey, agak ramai
Okay, so insyaAllah dengan adanya benda macam ni, kita sebenarnya dah tahu kita nak buat apa. Okay, saya ni dulu, saya nak tengok kok ada soalan. Nanti kita kembali semula dengan kaedahnya. Okay, ada soalan tak? Okay, betul. Sebelum kita nak bina item, kita perlu ada construct dulu. Sebenarnya construct ini, okay, construct ini kita dapat daripada kerangka konsep kita tu. Kan, kita dah siapkan kerangka konsep kita dalam bab 1. So, dekat kerangka konsep tu memang dah ada kita punya construct, kita punya variable. Okay, construct ataupun elemen, samalah. So, daripada situlah kita membina item. Okay. Okay, kemudian apa beza semua tu attribute dan sebagainya. Nanti kita tengok nanti. So, kita nak tengok satu persatu. One by one nanti stepnya macam mana kita nak buat. Okay, attribute tu dekat hampir nak yang terakhir dah tu. Okay. Okay, jadi kalau tak ada soalan, okay, contohnya macam ni macam ni. Okay, sekejap. Okay, baik. Sebenarnya ceritanya gini. Anak saya ni ada. Kan? Oh, rumah saya dah pergi kerja dah. Tapi anak saya ada. So, bila ada ni kadang nak sikit sana kan. So, nak pergi tengok, kejap-kejap tengok. Aduh, oi. So, dia macam kekangan sikit. Tak berapa nak sihat tu. So, pengasuh pun hari ni ada hal, maka tak hantar ke pengasuh. Jadi, saya kena ngasuh lah. Dan saya bercuti ni sebenarnya dalam saya bercuti 22 hari. Sebab tu saya boleh buat banking pada hari Ahad. Sepatutnya saya kerja ini. Saya mengajar. Kan, tapi tak ke sekolah hari ni. Dah dekat 2 minggu dah tak pergi sekolah. Sebab retak pada tangan saya ni. Maka saya bercuti lah selama 22 hari. Asalnya doktor nak bagi 14 hari je. 2 minggu kan. Tapi bila saya kata sebenarnya saya ni mengajar murid-murid pekak dan bisu kan. Jadi tangan saya ni memang saya akan guna kerap lah untuk berisyarat kan. So kata kalau macam tu saya bagi ni lah sampai sembuh lah dia kata. Dapatlah 22 hari. Patutnya dia cukupkan 30 hari kan. Patutnya. Cukup 30 hari boleh rehat kat rumah 30 hari. Kan. Tapi orang kat sekolah tu lah nak menggantikan kelas kita tu kan. Kesian pula. Okay. Buka. Okay, jadi bila kita nak membina item soal sidik tadi, kita sebenarnya berpandukan kepada kerangka konsep kita ni. Jadi kita kat sini lah kita dapat contohnya mana pemboleh ubahnya. Sebelum kita nak buat item, mana constructnya, mana elemennya. So daripada kerangka konsep inilah yang kita ambil supaya kita dapat membina item nanti dan juga attribute kajian. Okay. Nanti kita akan tengok cara macam mana nak buat. Saya akan ambil satu contoh. Contohnya mungkin saya ambil satu je elemen masa ataupun satu atau dua lah elemen masa contohnya dalam pemboleh ubah beban tugas guru. Nanti kita akan membina. Kalau dalam kerangka konsep ni, kalau kita tengok kerangka konsep ni, sebenarnya dalam kerangka konsep ni kita ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama iaitu beban tugas guru, yang kedua kepimpinan guru besar, dan yang ketiga adalah kepuasan kerja guru. Kita ada 3 pemboleh ubah. Dan setiap pemboleh ubah mempunyai elemen. Yang kotak kecil yang kat luar-luar tu semua tu, itu adalah elemen
bagi pemboleh ubah tersebut. Contohnya beban tugas guru. Pemboleh ubah beban tugas guru. Elemennya ada 5. Elemen pertama masa, jenis kerja, suasana kerja, sumber dan juga fasiliti. Begitu juga dengan pemboleh ubah kepimpinan guru besar pun ada 5 elemen. Dan bagi kesan juga kepuasan kerja guru pun ada 5 elemen. Okey, ada 5 elemen. So, saya cadangkan bagi setiap elemen kita buat 10 item permulaannya. Nanti dia akan dia akan gugurkan, dia akan padam dan sebagainya lah. Tapi permulaan ni kita buat 10 item bagi setiap elemen. Maksudnya 10 item bagi elemen masa, 10 item bagi elemen jenis kerja, 10 item bagi elemen suasana kerja, 10 item bagi sumber dan 10 item lagi bagi fasiliti. So maksudnya untuk beban tugas guru ni saja kita dah ada 50 item soal sidik. Begitu juga dengan kepimpinan guru besar. Ada 5 kan? So setiap satu ni 10. Maka kat sini pun ada 50. Kat sebelah kanan ni kepuasan kerja guru pun ada 5 elemen. Setiap elemen 10 item. Okey, jadi keseluruhannya kita akan dapat 150 item permulaan. Okey, permulaan itemnya. Okey, biar banyak tak apa. Okey, ada soalan eh? Doktor, kalau nak tanya terus boleh ke doktor? Okey, sila. Doktor, kerangka konsep kajian ni sama dengan tu ke? Kerangka konseptual tu ke? Konseptual framework. Ya. Okey. Soalan yang baik ni. Okey sesetengah tesis dia ada kerangka konseptual. Kan? Dalam kerangka konseptual tu dia dah konsepkan beberapa perkara dan termasuk sekali dengan teori-teori yang dia akan gunakan lah. Kerangka konseptual. Ada yang buat kerangka konsep sahaja. Kan? Kerangka konsep sahaja. Macam ni kerangka konsep sahaja. Tak ada libatkan mana-mana teori. Sebab nanti teori saya buat pula kerangka teori. Kan? So, tapi dalam kerangka konsep ni juga, apa yang ada dalam kerangka konsep ni sebenarnya ada dalam kerangka konseptual. Jadi kalau kita nak merujuk untuk pembinaan item, boleh rujuk kerangka konsep ataupun kerangka konseptual. Okey, sebab dalam kerangka konseptual pun akan jumpa elemen-elemen ni nanti. Kan mesti ada elemen-elemen tu. Okey. Jadi 150 keseluruhannya untuk untuk permulaan bagi pembinaan item bagi kajian yang saya buat ni lah. So ada 10. Ada apa 50. Itu kalau level PhD yang memang macam tu lah. Tapi kalau level master dia tak akan ada yang lain ni. Dia akan ada elemen sini je. Elemen yang kepimpinan guru besar ni saja. Elemen ni dia tak ada. Okey, biasanya tapi tak apalah. Hari ni kita nak bincangkan bina item macam mana. Okey, jadi saya akan ambil satu elemen untuk kita buat hands on bagi satu atau dua hands on bagi kita punya soal sidik. Okay, so let's go. Kita nak buat item. Okay, so pembinaan item soal selidik. Anak saya semalam tidur lambat betul. Dia tidur awal lah mula tu. Pukul 9 lebih tu, saya balik terawih tu, dia dah tidur dah. Umur 2 tahun lebih. Dia dah tidur. Tu masalahnya tidur awal sangat pun masalah juga kan.
Bila dia tidur pukul 9 lebih, pukul 12 lebih dia bangun. Tu masalah tu. Bila dia bangun pukul 12 lebih, dia kacau waktu tidur lah. Waktu tidur saya dan juga waktu tidur rumah saya. Kan? 12.30, 12 lebih dia bangun. Lepas sahur baru dia tidur balik. Sekarang dia tidur lah tu. Tidur lah tu. Sebab itulah mata sekarang macam bengkak sikit kan. Tapi itulah orang kata apa? Kalau dalam bacaan saya lah, itu anak saya yang ketiga, yang kecil ni sudah melalui fasa tu beberapa kali lah. Dan insya-Allah akan melaluinya kali keempat pula lepas ni. Sebab rumah saya pun tengah mengandung yang keempat ni. Sebenarnya antara kebahagiaan dalam rumah tangga ni, salah satunya adalah inilah. Kan, tak cukup tidur kan, itu kebahagiaan sangat. Kan, kalau kita fikirkan balik kan, kita berpeluang dapat benda macam tu. Mungkin orang lain yang belum ada rezeki belum dapat peluang macam tu kan. Kita yang ada ni, kita dah dapat peluang untuk itulah, untuk perkara macam tu kan. Hadap je lah, sabar je lah. Ini dah tidur waktu ni tak tahu pukul apa nak bangun ni. Harapnya macam itulah, jangan mengganggu bengkel. Sudahlah kan. Sebabnya tesis talk saya pada hari ini saya jalankan secara siri kan. Mungkin keperluan orang tak sama kan. Ada yang perlukan hanya untuk ini saja. Okey, kejap Okey. Yang ada orang yang perlukan hanya pembinaan item ni saja kan. Ada orang yang perlukan proposal dan sebagainya. Jadi saya pecahkanlah itemnya sampai pukul 2 sekejap lagi. Jadi saya berharap dia tak bangunlah sampai pukul 2 sekejap lagi. Nak bangun pun lepas pukul 2. Okey, so let's go. Kita nak buat item soal sidik daripada kita ambil satu elemen masa tadi. Kan kat sini kan ada tadi. Okey, kat sini kita patah balik kerangka konsep tadi. Okey, kita ambil yang contoh pemelih ubah beban tugas guru ni, elemen masa. Okey, masa kat sini. Okey, pemelih ubah beban tugas guru, elemen masa. Kita buat contoh tu je. Okey, so peringkat pertama, peringkat 1. Peringkat 1 kita tengok pada pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni kita dapatkan daripada mana? Terms beban tugas guru tu. Kita dapat daripada mana? Sebenarnya kita dapat daripada LR lah. Kita review. Nanti kadang kalau kita pergi proposal defense ni ataupun Viva, nanti dia kemungkinan dia akan tanya juga, macam mana you buat item soal sidik you? Okay, kita saya buat item soal sidik saya terus buat je, tu dapat item. Tak boleh lah tu, salah sebenarnya kaedah dia. Ataupun kita kata ada beberapa peringkat Prof saya buat. Yang pertama peringkat dia saya tengok pemelih ubah saya. Yang kedua saya tengok elemen pemelih ubah saya. Yang ketiga saya tengok attribute. Yang keempat saya tengok, baru saya buat item. Dia akan tanya, mana you dapat pemelih ubah you ni? Mana you dapat elemen-elemen ni? Kan? Elemen masa tu. Terms masa tu, mana you dapat? Saya dapat melalui LR. Saya bacaan saya lah ni Prof. Prof tak baca, mana Prof tahu? Kan? Jangan jawab macam tu lah. Kan? Maksudnya, benda tu kita dapat daripada LR. Kita ada hujah kita. Bila dia tanya, dapat daripada mana? Dapat daripada LR. Okey, itu peringkat pertama. Jadi kita pilih satu tadi, pemboleh ubah pertama, kita pilih beban tugas guru. Okey. Ini kalau siapa-siapa yang dah dapatkan e-book saya, pembinaan item soal sidik ni sebenarnya saya telah masukkan dalam e-book saya tu bahagian belakang sekali. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan nak rujuklah e-book saya bahagian belakang tu. Benda yang sama macam ni lah. Cuma bentuk penerangan tu berbeza. Okey. Ini peringkat pertama.
Okey, kita dah tentukan pemboleh ubah mana yang kita nak buat dulu item. Okey, kemudian kita pergi kepada peringkat kedua. Okay, peringkat kedua. Peringkat kedua pula kita tengok pada elemen ataupun sub elemen kalau ada. Biasanya elemen je lah. Ini pun kita dapat daripada LR, bacaan literature review kita. Kan kita baca tadi berkaitan dengan beban tugas guru, kita baca dapat satu kajian mana-manalah. Okey, kita pun download dan kita baca. Dalam tajuk beban tugas guru dalam kajian tersebut dia sebutlah elemen-elemennya. Kan? So samalah tu. Daripada LR lah kita dapat. Okey, peringkat kedua. Kita tengok pada elemen dan juga ataupun sub elemen. So daripada contoh yang saya bagi tadi, kerangka konsep yang saya bina tersebut, kita ambil satu je. Contohnya elemen pertama, kita ambil elemen masa. Okey, masa. Dapat daripada LR lah masa kita. Okey, itu peringkat kedua. Settle. Okey, peringkat ketiga. Okey, peringkat ketiga. Peringkat ketiga ni kita berdasarkan kita lihat pada attribute. Okey. Attribute. Attribute ni dapat daripada mana? Okey, kalau kita buat kajian ini mixed method, permulaan tadi kita buat temu bual, maka attribute ni kita akan dapat melalui temu bual. Dekat situ akan ada dalam kita punya proses pengekodan untuk temu bual tu, kita pada peringkat actual coding kita akan dapat attribute ni. Kita akan dapat attribute ni. Kalau kita buat mixed method dan mixed method tersebut bermula dengan temu bual ataupun bermula dengan kualitatif, maka attribute tadi kita akan dapat dalam temu bual tersebut dalam sub actual coding. Bila kita dah buat kod, kita akan jumpa kod actual coding ni. Okey, dekat apa ni actual coding punya ni lah. Kalau ini, kalau masa ni selain daripada LR, kan tadi elemen masa tadi selain daripada LR, ianya juga boleh dapat daripada temu bual kalau kita buat mixed method. Okay, temu bual. Ini ketika selective coding. Kalau kita buat dalam proses coding tu, selective coding. Tapi kalau kita tak buat mixed method, kita hanya buat kuantitatif sepenuhnya. Daripada mana dapat elemen masa tadi? Daripada LR lah. So daripada mana dapat attribute tadi? Kalau kita buat kuantitatif sepenuhnya. So attribute tadi kita dapat melalui apa ni kita punya apa ni persepsi ataupun kita punya hujah ataupun kita punya tetapan kita sendiri. Okay. Ataupun kemungkinan. Ini jarang lah sebab dia nak masuk lebih dalam, kan? Okey, ni atau letak dia atau. Dan atau lagi, atau kita boleh dapat dia melalui LR. Okay, mungkin dalam sesetengah kajian dia akan nyatakan attribute dia. Tapi kebanyakan kajian dia akan cerita sampai elemen tu je. Kita tengok dalam kerangka konsep dia. Okey. Okey, kita tengok dalam kerangka konsep dia. Ada tak nyatakan attribute dalam tu? Biasanya kerangka konsep ni dia pun boleh ubah dengan elemen. Attribute dia tak cerita. Sebab attribute ni sebenarnya attribute tu sebenarnya hasil daripada tersebut lah. Dan attribute ni sebenarnya kita boleh buat sendiri. Okay, contohnya macam ni kita nak buat sendiri. Okay, masa tadi kita pecahkan masa tadi kepada beberapa perkara yang berkaitan dengan masa. Okay, attribute tadi kita adalah pecahan daripada elemen tadi berkaitan dengan elemen tersebut. Contohnya masa. Apa attribute
yang berkaitan dengan masa. Apa istilah lain ataupun apa perkara lain yang hampir sama dengan masa ataupun yang memperincikan masa tu. Okey, contohnya atribut pertama. Okey, atribut pertama tempoh. Tempoh masa. Maksudnya berapa hari, berapa jam, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Kita ada tempohnya. Okey, dalam atribut ni, dalam menentukan atribut, biasanya kita akan dapat 2 atau 3 atribut bagi sesuatu elemen. Okay, jadi bagi elemen masa ni, kita dah tetapkan tadi kita nak buat 10 item kan? 10 item. Kita buat 10 item. Okay, jadi kita pecahkanlah atribut ni kepada mungkin kepada 3 mungkin dah cukup kan untuk dapatkan 10 item tadi. Okey, selain daripada tempoh, atribut apa lagi yang kita rasa berkaitan dengan masa? Okay, mungkin waktu. Kan waktu. Waktu kita dapat tugasan tu. Sebab kita buat beban tugas guru. Kan contohnya. Jadi waktu bila tugasan tu dibagi pada kita. Sama ada dalam waktu sekolah ke, luar waktu sekolah ke, ataupun waktu kita bercuti ke dan sebagainya. Okey, itu atribut yang kedua. Atribut ketiga. Sekejap Okey. Sekejap. Okey, kalau atribut ketiga, apa lagi yang berkaitan dengan masa? Mungkin atribut 3 kita kata sela masa. Okay, mungkin di antara satu kerja ni kita dah siap, berapa pula sela masa untuk kita dapat, kita diberikan lagi satu tugasan. Okey, itu berkaitan tu lah. So jadi peringkat ketiga ni atribut dia kita pecah kepada 3. Senang kita nak dapatkan 10 item tadi. Dan berapa item bagi setiap atribut ni kita tentukan sendiri. Contohnya mungkin atribut pertama kita kata kita akan buat 4 item. Atribut kedua yang waktu ni mungkin kita akan buat 3 item. Ini ada sela masa pun 3 item. Cukuplah 10 kan. Siapa yang tentukan jumlahnya? Kita sendiri sebagai pengkaji. Siapa yang menentukan atribut ni? Kita sendiri sebagai pengkaji. Pun boleh. Kalau kita tak buat secara temu bual kita tak buat mixed method. Ataupun kita tak jumpa dalam LR, kita buat sendiri. Supaya memudahkan kita untuk membina item soal sendiri. Okey. Begitu juga dengan bilangan bagi setiap atribut. Siapa yang tentukan? Kita sendirilah sebagai pengkaji. Okey, ada soalan ke? Betul, maksud atribut ni apa yang kita faham lah kan? Okey, atribut ni apa yang kita rasanya yang berkaitan dengan elemen tadi. Atribut ni apa yang kita rasakan, yang kita rasa menerangkan elemen tadi. So apa yang menerangkan masa tadi? Apa agaknya pecahan yang melibatkan masa tadi? Itu kalau kita tak buat temu bual lah. Kalau kita buat temu bual, sebenarnya benda ni lebih senang kita dapat atribut ni. Yang bila kita kodekan dia, kita akan jumpa. Oh, ini sebenarnya atribut bagi elemen ni. Kan kalau kita buat temu bual, kita buat coding, kita jumpa actual coding, kita akan jumpa atribut. Tapi kalau kita tak buat temu bual, jadi kita kena tentukan sendiri atributnya. Macam mana nak tentukan? Dalam pemikiran kita lah, kita kata apa sebenarnya yang berkaitan dengan masa ni. Kalau boleh cari dapatkan 2 atribut atau 3 atribut. Masa mungkin boleh dapat 3 atribut, mungkin yang lain tadi mungkin boleh dapat 2 atribut saja. Ataupun antara yang lain pula boleh dapatkan 4 atribut. Kan itu terpulang pada pengkaji. Okay, kita yang nak kaji. Okey, bila kita dapat 3 atribut, setiap atribut juga kita dah pecahkan. Maksudnya atribut pertama kita nak buat 4 item. Assalamualaikum Doktor. Okey. Wassalam. Nak tanya sikit. Yang pembuli ubah yang Doktor masukkan tadi ni pembuli ubah tak bersandar kan? Independent kan yang kita tengah yang Doktor hurai ni kan? Yang soalan yang kita bangunkan ni. Dependent.
Dependent. Dependent. Kalau DV, kat ya. sini saya buka balik ni. Okey, pemboleh ubah ni kita ambil tadi beban tugas guru ni kan. Ini dia dependent variable. Dependent, bersandar. Ya, dependent, okay. bersandar. Okey. Yang kepimpinan guru besar ni dia IV, independent. Okey. Dan kesan lagi satu ni pun DV. Macam mana kita nak tentukan dia DV IV ni? Kita tengok arah anak panah dalam kerangka konsep kita lah. Kan kalau macam kepimpinan guru besar ni, dia arah anak panah tu 7. Tak ada yang menuju kepada dia. Dia yang menujukan anak panahnya kepada orang lain. Maksudnya pemboleh ubah tadi tu memerlukan dia sebagai untuk depend. So jadi kepimpinan guru besar ni jadi independent lah. Dia tak perlukan pemboleh ubah yang lagi dua pun untuk dia stand kat situ. Tapi pemboleh ubah yang lagi dua ni memerlukan dia untuk sini. Jadi beban tugas guru dan juga kepuasan kerja guru ni sebenarnya adalah dependent, pemboleh ubah bersandar. Dalam masa yang sama, beban tugas guru ni juga sebenarnya dia mediator ni. Kalau perasan lah tapi kalau kita tak letakkan mediator tu dalam kita punya objektif, kita tak nyatakanlah benda ni mediator. Kalau kita letakkan benda tu dalam objektif, maka kita kena nyatakan beban tugas guru ni sebenarnya mediator. Kenapa dia mediator? Kita tengok balik anak panah ni. Selain dia menerima anak panah daripada kepimpinan guru besar, dia juga memberikan anak panah dia kepada kepuasan kerja guru. So dia akan jadi mediator yang menghubungkan antara kepimpinan guru besar dan juga kepuasan kerja guru. Kalau dia terima saja, dia jadi dependent. Kalau dia memberi, dia jadi independent. Tapi kalau dia menerima dan memberi, dia akan jadi mediator. Tapi kalau dia berada di antara kedua-dua pemboleh ubah, antara dua pemboleh ubah, dia jadi moderator. Okay, tapi tak apa. Itu kita tak ni lah. Kita nak bincangkan macam mana kita nak buat item tadi. Okay. Dalam membina item ni pun, kita kena ambil kira juga sebenarnya. Kan? Beban tugas guru mempengaruhi apa kan? Tu kena kira tu. Item kita nanti tepat. Okay, patah balik kepada attribute tadi. Okay, kita ada 3 attribute. Saya asingkan color dia lah. Attribute pertama ni saya letakkan dia color merah. Attribute kedua saya letak dia color hijau. Attribute ketiga saya letak color biru lah. Politik semua ni. Kan? Merah ada parti dia, hijau ada parti, biru pun ada parti dia. Okey. So barulah kita masuk kepada peringkat yang keempat. Peringkat 4. Peringkat 4 ni lah baru kita membina item. Item ni kita dapat daripada mana? Sendiri punya bina. Bina maju. So kita sendiri yang buat item ini. Okey. Okay, kalau kita buat temu bual dulu, sebenarnya item ni kita boleh merujuk kepada jawapan-jawapan responden dalam temu bual. Kalau kita buat temu bual dululah. Tapi untuk kalau kita buat kuantitatif sepenuhnya, kita ni lah. Okay. Okay. Okay, item. Untuk membina item. Okay. Okay, ada rakan-rakan kita masih nak join. Tapi kita dah mula kan. Dah sejam dah sebenarnya. Ada lagi sejam je lagi. Okay, tak apa. Okay, untuk membina item. Kita rujuk kepada attribute tadi. Okey, kita tengok pada attribute pertama dulu. Tempoh dulu. Okey, untuk membina item, kita kena letakkan kod item. Contohnya kita buat A001. Nanti nak masuk dalam sistem pun, dalam software, dalam ni semuanya kena masukkan kod kan. Jadi kita buat kod. Tak satu kod A001. Okey, kita buat untuk tempoh dulu. Contohnya
Saya diberikan tempoh yang singkat untuk selesaikan suatu tugasan. Itu apa ni, item pertama. Item kedua, kita kata tadi kita nak buat 4 item kan bagi tempoh ni. Kita dah tetapkan kita nak buat 4 item. Kita sendiri tetapkan nak buat 4 item. So yang kedua pula kita buat A002. Saya diberikan tempoh masa yang lama untuk selesaikan suatu tugasan. Okay. Yang ketiga, A003 masih lagi dengan atribut tempoh. Okay. Saya diberikan tempoh yang sesuai untuk selesaikan suatu tugasan. Okey. A003. Okey, sekejap. Okey. Okey, baik. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin kita boleh buat A004. Saya tidak diberikan tempoh tertentu untuk selesaikan suatu tugasan. Okay, ni 4 ni semua berdasarkan atribut tempoh. So saya letakkan di color merah lah. Okay, 4. Kemudian kita nak buat pula item yang seterusnya bagi atribut waktu. Okay, waktu pula. So saya letak kali hijau. Hijau Okay, sambung. Coding dia jangan terputus. Sambung. A005. Sebab kita nak buat benda ni dalam elemen masa tadi. Satu elemen tu. So semua samalah. Walaupun dia dibezakan dengan atribut kan. Okey, untuk atribut waktu kita kata kita dah tetapkan sendiri tadi. Kita nak buat 3 item. Okey, so kita fikirlah. Okay, untuk waktu. Saya diberikan tugasan dalam waktu persekolahan. Okay, maksudnya apa-apa tugasan memang guru besar akan bagi waktu sekolah tu lah. Dia jumpa kita dalam sekolah tu, kita bagi, dan dia bagi. Okey. Ini untuk yang pertama. Item pertama untuk atribut waktu. So lagi 2 lagi. So sambunglah A006. Okay. Saya diberikan tugasan selepas waktu persekolahan. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga sambung lagi A007. Mungkin saya diberikan tugasan semasa waktu apa ni? Rehat. Contohnya betul lah. Waktu rehat saya. Contoh. Okey, itu 3 item bagi waktu. Dan seterusnya untuk atribut ketiga sela masa. Lagi 3 item. Kita dah tetapkan 3 tadi kan. Kita sendiri tetapkan tu. Okay, sambung. Dia punya kod sambung. Jangan terputus. So A008. Saya diberikan
sela masa yang singkat antara satu tugasan dengan tugasan yang lain. Okey. Lagi A009 atribut yang sama, sela masa. Saya diberikan sela masa yang lama. Sela masa ni sebenarnya guna panjang pendek kot Sela masa yang pendek, sela masa yang panjang. Tak apalah. So saya diberikan sela masa yang lama antara satu tugasan dengan tugasan yang lain. Okay, dan lagi satu lagi. Kita nak cukupkan 10 kan? A010. Saya diberikan sela masa yang sesuai antara satu tugasan dengan tugasan yang lain. Okey. Nampak tak kat sini? So, maka akan terhasillah 10 item. Okay, 10 item soal sidik bagi elemen masa. Bagi elemen masa ni. Bagi elemen masa ni, kita buat 10 item. 10 item. Maka kalau kita tengok pada kerangka konsep kita tadi, yang A1 masa ni, dah siap lah. Kan? Dah siap ni, baru kita boleh buat yang seterusnya, jenis kerja pula. Okay. Okay. Okay, itu antara contohnya. So, kita dah dapat lah kat sini. Untuk elemen masa tadi, kita dah dapat 10 item. Okay. So, macam ada soalan tu? Doktor nak tanya, item ni kalau kita ambil daripada kita buat soal selidik sendiri, construct dia. Tapi item tu kita ambil yang orang lain punya soal selidik, boleh tak? Itu pun salah satu cara lagi lah. Yang untuk memudahkan kita lah. Kan? So dia macam kita jadikan tu panduan untuk kita buat item soal sidik kita. Dan kita kena pastikan lah item yang diambil, yang kita ambil tu sesuai dengan apa kita nak kaji tu. Kadang-kadang dia tak berapa nak sesuai. Kan kita kena ubah sesuai juga. Okay, kalau kita rasa macam banyak sangat nak kena ubah sesuai ni, baik kita buat sendiri je. Okay, baik buat sendiri. Maksud doktor sebagai item yang orang lain punya tu sebagai panduan lah untuk kita buat item kita sendiri. Biasanya item panduan, sebagai panduan je lah. Takut nanti dia tak kena dengan kita punya, dia mungkin kena dengan kita punya objektif, mungkin kena dengan kita punya apa ni kata, apa kita nak buat tu. Cuma mungkin dia ada perkataan atau istilah tertentu yang mungkin tak berapa nak kena dengan kumpulan sasaran kita. Kan? So kena check balik lah. Kita tengok soal sidik yang kita ambil tu, dia punya kumpulan sasarannya siapa, dia punya elemennya apa kan. Sebagai panduan ni okey lah. Okay, tapi kalau kita nak buat sendiri macam ni pun okey je sebenarnya. Tak semestinya semua benda yang kita dah buat dalam item ini, ke 10 benda yang saya buat tadi contoh ni, semua ni akan dikekalkan sampai ke kajian sebenar nanti. Kan mungkin akan dibuang beberapa item setelah melalui kesahan muka dan kesahan kandungan serta kajian rintis. Okey, so tak apa, kita buat je 10. Kan. Kalau kita buat contohnya kita buat 5 je. Satu attribute kita buat contoh satu attribute ni kita buat 2 je. Attribute pertama kita buat 2 item. Attribute kedua kita buat 2 item. Attribute ketiga pun kita buat 2 item. Tu semua sekali 6 lah. Okay, bila 6 contohnya, kita pergi ke kesahan muka dan kandungan, tiba-tiba pakar kata kena buang 2. Maka tinggal 4. Okay, tinggal 4 boleh lagi. Tapi bila kita pergi ke kita pergi kandungan muka dan kandungan aku akan buang lah. Satu lagi bila kita pergi kajian rintis.
Kan bila masuk kepada perisian, pada software, masuk SPSS ke apa sebenarnya, bila kita check balik, dia punya Chromebus Alpha tak lepas 0.7. Bila kita check item mana yang tak lepas, sebenarnya adalah item dalam elemen masa ni. Contohnya item A003 yang menjadi masalah. So kena buang. So daripada 6 tadi, kita check rupanya tinggal 4 kan. Kita check lagi, kena buang lagi 2. Tinggallah 2 kotak-kanting S2. Bila tinggal 2, nak masuk sistem tak boleh dah. Dia tak boleh nak analyze. Maka kita punya elemen tadi, elemen masa tadi, terpaksa kita kena buang. Padahal kita dah jumpa benda tu dah LR. Tapi disebabkan item kita ni tak berapa nak cantik, apa ni, dia punya tu terpaksa kita buang. Sayang lah. Okay, sayang. Okay. So kita kena ni betul-betul kita punya item ni. Pastikan dia memenuhi ciri-ciri yang telah kita sebut pada permulaan tadi. Okay. Okay, itu contoh yang pertama daripada pemboleh ubah pertama. Okay, sekarang kita nak cuba buat lagi satu. Okay, kita nak cuba buat lagi satu. Kita nak refresh balik lah. Okay, N. Okay, sekarang ni kita cuba nak buat untuk yang ni pula. Kita tengok tiga kerangka konsep kita. Okay, kita nak tengok pada kita ambil kepimpinan guru besar lah. Kepimpinan guru besar. Okay, kita nak buat pada apa ni, gaya kepimpinan. Okay, gaya kepimpinan. Oh, saya tak boleh gaya kepimpinan sebenarnya ni. Okay, kita nak tengok pula untuk pemboleh ubah kepimpinan guru besar dan untuk elemen gaya kepimpinan. Okay, so kita cuba satu lagi. Okay, pembinaan item selidik 2, contoh kedua. Okay, baik. Kita tengok dulu peringkat pertama. Peringkat 1. Okay. Peringkat 1 kita ambil tadi, kita kata kita rujuk pada pemboleh ubah. Okay. Saya rujuk kerangka konsep. Okay, pemboleh ubah pertama. Ni pemboleh ubah yang seterusnya. Pemboleh ubah ni kita dapat daripada pembacaan kita lah, daripada LR. Okay. P2. Tadi kita dah ambil tadi kan P1. Ni P2 pula. Iaitu kepimpinan guru besar. Sekejap Okey, kepimpinan guru besar. So, ini peringkat 1. Kita tengok pada pemboleh ubah dulu. Okey, LR. Okey, peringkat 2. Okey, pada peringkat 2 ni, barulah kita rujuk pada elemen ataupun sub-elemen. Okey, ini dia dua cara. Pertama, melalui LR. Okey, atau melalui temu bual. Kalau kita buat mix method. Temu bual, kita jumpa dia pada selective coding. Okey, peringkat 2. Kita ambil lah tadi contohnya kan. Elemen kedua. Jadi, gaya kepimpinan.
Okey, peringkat 2. Okey, gaya kepimpinan Okey, peringkat 3. Okey, peringkat 3 adalah Okey, peringkat ketiga adalah attribute. Okey, attribute. Okay, attribute ni kita dapat sama ada melalui LR. Kalau ada, tapi jarang jumpa lah ataupun daripada sumber. Kalau kita buat mix method, bermula dengan temu bual dulu, kita akan jumpa di temu bual pada peringkat actual coding. Okay, sudut perkara tu lah. Okay, ataupun kat sini boleh kita buat atau kita bina, kita tentukan sendiri attribute ni. Betul ke tak betul tak apa. Nanti bila dia dah run, saksi sidik ni dia boleh tengok lah betul ke betul atau tidak. Okay. So, attribute bagi gaya kepimpinan. Kalau melalui LR dia ada ni. Kan? So, attribute 1 daripada gaya kepimpinan ni. Gaya kepimpinan pun kita akan buat 10 item. Okay, 10 item. Okay. Tak kira lah elemen apa pun, kita masih lagi berkaitan dengan beban tugas guru juga. Sebab kita punya kalau ikut contoh tadi, kajian itu adalah isunya adalah beban tugas guru. Okay, kepimpinan guru besar ni menjadi penyebab utama kepada itulah. Sebab tu kita masukkan dia sebagai apa? Okey, apa ni? Gaya kepimpinan kita. Kita nak buat kita punya ni lah. Item Okey, kita nak fikir sendiri pun boleh attribute ni. Okey, tak ada masalah. Okey, daripada ada yang nak menyertai. Sekejap. Okey, nanti saya tengok persoalan saya pergi selesaikan yang ni dulu. Peringkat ketiga. Okey, kita tentukan attribute kita sama ada melalui LR ataupun temu bual ataupun kita beri sendiri. Contohnya, kita gaya kepimpinan. Apa gaya kepimpinan yang ada? Biasa yang sebutlah autokratik. Kan? Masih lagi berkisarkan kepada beban tugas. Sebab beban tugas jadi isu kepada kajian ni. Jadi walaupun kita menerangkan tentang kepimpinan guru besar, gaya kepimpinan dan sebagainya, tapi masih menjerumus kepada beban tugas. Okey, atribut pertama mungkin autokratik. Atribut kedua mungkin demokratik. Atribut ketiga biasa yang kita dengar tu adalah atribut ketiga dia sebut laissez. Betul tak ejaan ni? Laissez faire. Kan? Ataupun lepas bebas. Engkau nak buat apa dia kata dekat dia punya apa? Orang bawahan dia. Okay, so ada 3 ni lah. 3 attribute. So attribute pertama saya merahkan dia. Attribute kedua saya hijaukan dia. Dan attribute ketiga saya birukan dia. Okey. So, kita tetapkanlah berapa item kita nak buat bagi setiap attribute. Contohnya kat sini 4 item. Cukupkan 10 Yang ni pula 3 item. Dan satu lagi kita buat 3 item juga. Okay, so semua sekali ada 10. Okay.
So peringkat 3. So kita masuk kepada peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat 4. Okey, peringkat 4. Hitamkan balik lah. Okey, peringkat 4 ni adalah item. Item. Okey, item ini sama ada kita bina sendiri atau selidik orang lain yang kita bincang tadi kan. Atau kalau kita adapt dan adopt, mungkin atau daripada kita dapat daripada LR. Jadi macam itu pula. LR ataupun kalau kita temu buah dulu kan, daripada transit temu buah tu kita dapat dia punya item. Temu buah ni dalam open coding. Okay, so kita pergi satu persatu. Tapi nak ni berani-beranilah buat sendiri je kan, kalau nak cepat. Sebab nanti keputusannya nanti kita akan access juga. Okay, so tak ada masalah lah. Okay. Okay, so kita buat dulu. Kita sambung tadi. Kita kodekan dia dulu. A001 contohnya. Untuk autokratik dulu. Okay. Contohnya. Guru besar lebih suka mengadakan taklimat berbanding syuarat. Kan contohnya itulah dia. Apa ni? Apa tu ke bawah ni? Okey. Dia taklimat ni orang tak boleh nak soal jawab, orang tak boleh nak bertanya, orang tak boleh nak bagi pendapat kan. So guru besar nak memang dia sendiri je, autokratik. Kan? So A002 guru besar lebih suka mengambil tindakan tegas berbanding budi bicara. Okey, nak menunjukkan autokratik dia tu. A003 guru besar suka menggunakan pekeliling tertentu dalam boleh macam tu ke? Dia menggunakan pekeliling dia autokratik ke? Tak kan? Guru besar tidak menggunakan pekeliling tertentu dalam memberikan arahan. Ikut suka dia je lah, autokratik kan. So seterusnya atribut yang kedua iaitu demokratik. So A004 ini saya jadi jauh pula. Atribut seterusnya demokratik. Guru besar sentiasa mendengar pandangan guru-guru dalam perkara tertentu. Bagi demokratik A004 guru besar turut meminta cadangan guru-guru dalam membuat sesuatu tetapan. Lagi satu A005 5 ni 4
Ni 5. Ni 6. Okey, guru besar lebih lebih selesa menggunakan budi bicara dalam perkara berkaitan kebajikan. Sambung lagi. Oh bukan, yang tadi tu 4 lah. Ini tempat kan. A004. Guru besar hanya membuat keputusan sendiri. Betul. Ini 5, 6, 7. Okey, seterusnya laissez-faire, lepas bebas. So, color biru. A008. Guru besar tidak memantau sebarang bentuk pengajaran di sekolah. Guru besar tidak menentukan tempoh masa untuk selesaikan tugasan. Satu lagi mungkin A000, guru besar cenderung kepada kebebasan dalam melakukan tugasan. So ada 10 juga item untuk autokratik bagi elemen gaya kepimpinan guru besar. Okey, itu antara 2 contoh lah. Okey, saya akan tengok soalan. Kalau ada. Sekejap je. Okey, baik. Ada soalan tak? Saya tengok soalan Okey, konstruk didapati daripada bacaan karya terdahulu kan? Okey, betul. Macam mana kalau kajian terdahulu kualitatif dan saya ambil sebagai konstruk dan item itu dijadikan soalan-soalan bentuk kuantitatif? Okey, ini adaptation atau bina sendiri. Okey, ini boleh kita kata apa ni, sebahagiannya kita adapt lah. Okey, tapi sebenarnya daripada apa tu, konstruk tu yang kita dapat tu cuma konstruk dia saja, item yang kita bina kan. So item tu kita bina sendiri tu. Kan? So bina sendirilah. Okey, yang peringkat 4 tu kita boleh tengok operasi LR juga kan. Okey, maksudnya peringkat item tadi, nak membina item tadi, kalau ada LR yang menyebutkan perkara macam tu, boleh kita rujuklah. Tapi yang kita bincangkan hari ni lebih kepada yang pembinaan sendiri. Kita nak bina sendiri itemnya. Okey, sebab tu jadi dia perlukan lebih banyak effort. Okey. Ada lagi soalan tak? Kalau tak ada lagi soalan, kita nak try lagi satu. Elemen pemboleh ubah yang satu lagi tu. Okey. Okey, what is it?
Okey. Okey, satu lagi contoh kita nak tengok. Kepuasan kerja tadi belum kan? Okey, yang beban tugas guru dah. Salah satu dia punya ni pun dah. Elemen. Kemudian kepimpinan guru besar dah. Gaya pun dah. Okey, sekarang ni uh, kepuasan kerja. Okey, kepuasan kerja. Okay, kita nak cuba buat kepuasan kerja kita ambil kat sini mungkin hubungan lah, hubungan. Okey. Okey. Okey, pembinaan item soal selidik. Tangan ni kan. Dia berbalut payah sikit lah. Okey, pembinaan item soal selidik. Ni yang kali ke-3. Okey, kita tengok pemulih ubah dulu peringkat 1. Okey, peringkat 1. Kita tengok pada pemboleh ubah. Ini daripada NR. Okey, peringkat 1. So, P3 lah. Kita tengok pula pada kepuasan kerja guru. Okey. Yang peringkat 2. Kita tengok pada elemen atau sub elemen. Ini kita boleh dapati daripada NR ataupun melalui temu buang kepada actual coding. Coding apa? Selective coding. Coding. Okay, kita ambil tadi, kita kata kita nak ambil elemen hubungan. Itu kita ambil hubungan. Barulah kita masuk yang peringkat 3. Okey. Iaitu attribute. Ini mungkin daripada NR. Mungkin daripada pandangan sendiri. Atau apa ni? Kalau dalam ni temu bual, kita akan jumpa di open coding. Okey, kemudian peringkat 4 barulah kita bina item peringkat 4. Bina item 4 item. Okey, peringkat 3 tadi. Attribute bagi hubungan. Apa tu? Kita boleh fikir sendirilah. Mungkin ada LR, mungkin ada masa kita membual kan. Ataupun pandangan kita sendiri saja senang. Okey, kita tengok attribute 1 bagi hubungan ni mungkin hubungan antara guru. Yang kedua mungkin antara pentadbir. Ada ke tak hubungan?
Mungkin A3 hubungan antara guru macam ni lah senang. Guru dengan guru. Ucapan maksud dia guru dengan pentadbir. 3, guru dengan murid. Dan 4, guru dengan kaki tangan sekolah. Okay, so ada 4 attribute lah. Okay, ada 4 attribute. Okay, so kita colorkan dia. Macam biasa, merah dulu. Okay, ni hijau. Okay. Biru dan last sekali. Okay, biru ke? Biru. Tak. Purple. Okay. So nak buat 10 kan. Mungkin ni 2. Item. Dengan pentadbir mungkin 3 item. Itu 6. Ini 2 item. 8. Ini lagi 2 item. Cukup 10. Okay, dia cukup 10. InsyaAllah. Okay, baik. Nanti saya ni lah ada beberapa soalan dalam grup nanti saya jawab. Okay, untuk item ini kita juga boleh rujuk. Mungkin ada LR ataupun kita bina sendirilah. Bina sendiri. Ya, ataupun boleh rujuk kalau ni item berbual tu. Skrip tu berbual tu lah sebenarnya. Tengok pada open. Okay, so kita buat dulu. A001. Guru dengan guru. Saya berhubungan baik dengan rakan-rakan guru untuk berkongsi maklumat. Pun A02. Saya berhubungan baik dengan rakan guru untuk selesaikan tugasan. Okay. Itu attribute yang pertama. Okay, yang kedua dengan pentadbir. A003. Mungkin saya berhubungan baik dengan pentadbir dalam perkara kebajikan. A004. Saya berhubungan baik dengan
perkongsian ilmu. Kita pun ni 005. Saya berhubungan baik dengan pentadbir bagi perkara berkaitan tugasan. Okey. Yang ni 2, yang ni hijau kan. Okey, kemudian guru dan murid. Okey. Guru dan murid A006. Okey, seterusnya lah sampailah cukup 10. Okey. Ini bahan-bahan ni semua nanti saya akan bagi dalam grup WhatsApp lah. Okey. Yang kita dah bincangkan ni saya akan forward ke grup WhatsApp. Okey. Saya save. Saya tengok pada soalan kalau ada. Okey, ada soalan di grup. Jika item yang diambil adopt atau adapt, adakah perlu dilakukan check priority item infit atau outfit? Okey, seelok-eloknya, okey, semua ni lah senang-senang kan nak mengelakkan daripada kekilafan dan sebagainya. Okey, segala item yang kita buat tu, tak kira kita adopt ke, kita adapt ke, ataupun kita bina sendiri ke, nak selamat, buatlah reliability dan reliability. Walaupun kadang-kadang kita ambil hampir sama dengan yang telah establish kan, tapi eloknya buatlah pengujian semua tu untuk kita dapatkan hujah nanti. Dia kata boleh ke you guna ni, you guna apa ni, soal sidik yang you ambil daripada orang ni. Kita boleh guna sebab apa, saya dah jalankan beberapa proses validity dan reliability kan, semua dah lepas. So boleh lah kan. Bagaimana pula item yang terdiri daripada open-ended question, maksudnya survey kan, benda tu pun kena dapatkan, kalau benda tu kita dapatkan lebih daripada kesahan muka dan kandungan. Biasanya open-ended question ni kan, kalau boleh expected jawapan tu kita kodekan juga dia kan, untuk memudahkan kita melakukan checks kita punya soal sidik. Okey. Okey, kalau soal sidik itu tak ada online, boleh ke kita request direct dengan author paper yang berkaitan tu? Seeloknya kita mintalah daripada author yang berkaitan. Walaupun kadang-kadang macam saya macam thesis saya, memang benda tu ada dalam online, ada disertakan, tapi saya tetap berhubung dengan author paper tersebut untuk saya nyatakan satu penghargaan pada dia kerana menyediakan satu soal sidik yang berkualiti, dan saya mohon kebenaran dia untuk saya jadikan rujukan kan, untuk saya bina pula item soal sidik saya. Sebab kalau ambil banyak sangat daripada soal sidik tersebut, kalau kita ambil sikit je tak apalah kan. Okey, biasanya yang ada copyright kan, soal sidik yang memang ada copyright, yang ada R tu semua, yang ada C semua tu kan, tu memang kena minta lah. Takut nanti bila kita dah publish kan, dia ni dengan kita pula. Okey, biasanya tapi kalau benda open access daripada jurnal, biasanya benda tu kita boleh ambil kan, tak masalah. Okey, InsyaAllah. Ada lagi tak soalan?
Okey, kalau tak ada soalan, saya nak save saya punya ni, Word ni. Risau takut nanti tak tersave pula. So, save as. Sekejap. Pernah terjadi, tak save. Last sekali, kena cari alternatif lain. Ini apa bulan? 18 April 2021. Okey. 1. Okey. Nak saya 2. Okey, betul. Satu lagi. Pembinaan soal sidik 3. Pembinaan soal sidik 3. Okey, jadi nanti bahan-bahan ni saya akan send dalam WhatsApp group. Ini pun saya save sekali lah. Mungkin boleh jadi panduan juga kan. Save as dalam April juga. Okey, baik. Kemudian yang ini pun saya send sekali lah. Okey, walaupun slide-nya sikit je sebenarnya tu. Tapi kita ni lah. Saya send. Sekejap 18 April. Okey. Okey, so semua dah save insya-Allah. Okey, ada apa lagi soalan tak? Kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita akan stop di sini dulu. Okey, nanti kalau ada yang join lagi yang pukul 10.30 nanti boleh terus join lagi menggunakan apa ni link Google Meet yang sama, yang ni juga. Nanti boleh teruskan lagi insya-Allah. Jadi saya harap perkongsian saya pada kali ini dapat memberikan manfaat. Kalau tak banyak pun sedikit menjadikan panduan asas lah. Okey, untuk membina item. InsyaAllah. Lagi apa cepat kita membina, lagi cepat proses kita untuk dapatkan data. Okey, lagi cepat proses untuk